kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat iman dan Islam yang dianugerahkan kepada kita dan keluarga kita pada hari ini. Alhamdulillah ya Allah. Yang dihormati Dr. Uzaimah Ibrahim, penceramah kuliah duha kita pada hari ini. Tanpa membuang masa lagi, saya mempersilakanlah Ustazah Dr. Uzaimah untuk mengisi pengisian kuliah duha kita pada hari ini. Falyatafaddal mashkura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana. Innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Pertama ni terima kasih kepada saudari pengerusi majlis. Ini nama betul ya. Kadang-kadang orang tukar nama anak lah sebab anak guna untuk PDPR lah. Siapa pinjam abang punya lah, pinjam kakak punya lah. Ni nama betul dia ni, MC kita ni Zainab Awatif ni. Okay. Betul. Zainab. Baik. Seterusnya yang dikasihi Al-Fadilah Hajah Rosnah Hassan selaku pengerusi Pekasih Ampang, penganjur utama program ini serta kepimpinan Pekasih. Seterusnya penganjur bersama kan hari ini Surau Hidayah ya. Surau Hidayah. Okay, ketua bironya serta ahli jawatan kuasanya, juga yang saya kasihi juga seluruh muslimat hadirat daripada ahli karya surau berkenaan dan juga yang sekitarnya ataupun yang mungkin sampai juga maklumat mahu menimba ilmu bersama-sama kita insya-Allah pada pagi ini daripada muslimat ataupun hadirat di luar daerah Ampang ataupun di luar ahli karya. Baik, seperti mana yang dinyatakan oleh pengerusi kita hari ni, Zainab comel tadi. Jangan kata pula kami tak comel ke? Comel belaka insya-Allah kan. Kenapa saya sebut comel belaka ni? Sebab apa? Sebab kita nak sambung perbincangan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dah habis dah dua kuliah yang lepas. Membincangkan apakah perkara-perkara yang perlu kita lakukan, yang perlu kita pastikan supaya ni kita boleh bersedia dah untuk menunaikan solat. Jadi insya-Allah saya tak nak ulang lagi dah lah. Kalau rasa macam tak ingat ataupun terlupa boleh je minta pada penganjur. InsyaAllah rasanya sebelum-sebelum ni pun penganjur ada record. Tapi kenapa saya kata berkaitan dengan comel tadi ni? Kerana pada hari ini baru kita nak baca berkaitan dengan solat. Ni kitab ni kalau tadi ni pengerusi dah sebut kan, kitab Fiqh Al-Manhaji daripada mazhab Syafi'i. Di tengah-tengah bahagian tu dalam, kalau versi saya ni di muka surat 115 baru dia bermula berkaitan dengan solat. Okey, kenapa saya tak sampai lagi kenapa saya kata nak comel-comel belaka ni? InsyaAllah saya sangat yakin kalau kita yang hadir pada hari ini dengan niat nak melihat, nak cek balik, nak semak balik apakah solat aku ini sudah sempurna, sudah diterima oleh Allah. Sebab tajuk kita ni kan tahsinus solah kan. Maka insya-Allah kalau solat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka terpancarlah seri. Yang kata comel-comel tadi ni. Orang lain tu tak nampak kan. Semua nampak huruf-huruf saja dekat skrin saya ni. Kecuali lah seorang dua lagi yang buka pun membelakangkan cahaya tak nampak kan. Jadi terlindung cahayanya, seri wajahnya dengan lampu di belakangnya. Baik, cuma je untuk hari ini saya khawatir sedikit, mungkin kita tak sempat lagi nak memulakan kita kata apa, perbincangan berkaitan dengan macam mana nak angkat takbir, macam nak niat dengan sempurna. Mungkin tak sempat lagi lah kot. Sebab kerana apa? Kerana dalam buku ini pun
Dalam buku ini pun ia dimulakan dengan hakikat solat. Dia mulakan dengan falsafah solat, hikmah solat. Kenapa perlu kita faham dulu? Kenapa perlu kita ketahui dulu apa hakikat tu maksud takrif solat? Kenapa perlu kita faham dulu falsafah ataupun hikmah solat tersebut? Supaya apabila kita nak berdiri tegak kan, kita berdiri tegak nak solat tu, kita dah menghadap kiblat. Jadi dalam hati kita tu bila kita nak berniat tu, betul-betul kita faham aku nak buat satu perkara yang Masya Allah maha besar, maha hebat. Kan, baru kita akan berjaya menghadirkan hati kita ketika solat. Itu sebab ni kan kalau kita nak solat ni, kadang-kadang niat tu je kan, kita rasa kita nak solat, lepas tu dah mula baca doa iftitah tu mula menerang kan. Saya tak kata orang lain, saya sendiri pun nak buat macam mana kan. Sebab setan ni sangat-sangat jealous dengan kita. Setan ni dia jealous dengan kita semua ni, cemburu dengan kita semua ni sebab apa? Sebab kita ini adalah bakal penghuni syurga. Masya Allah. Dia memang Allah dah sumpah dah. Mu tak boleh masuk. Cakap patah timur pula. Kau ni tak boleh masuk syurga dah. Nyah kamu. Dia punya tok dia tu. Iblis tu. Iblis ni gelarannya apa? Abu Murrah. Janganlah kita gelar orang lain Abu Murrah ni, itu nama gelaran iblis asal-asal dia masa dia baik lagi. Kan. Jadi dia jealous, dia cemburu dengan kita. Dia akan usaha sebaik mungkin untuk pastikan kita ini lalai daripada solat. Sebab apa? Sebab solat inilah sebenarnya, kita akan tengok sekejap lagi, saya akan baca daripada buku ni, kenapa perlunya kita faham hakikat solat. Supaya bila kita nak solat tu, kita akan rasa teruja nak menunaikan solat. Kita akan rasa tak sabar-sabar nak menunaikan solat. Sebab sekarang ni kan saya tak kata orang, saya kata saya lah kan. Sebab setan, saya tak salahkan setan ni. Okay. Sebab setan ni kan suka menyebabkan kita terlupa dengan pentingnya solat, terlupa dengan perlunya kita menyegerakan solat. Padahal kita tahu kan, tapi tak apalah. Kalau yang ada tahu, alhamdulillah, anggaplah ini sebagai peringatan kepada kita supaya ini menjadi usaha tambahan kita. Kalau setan ni tak pernah putus asa, sentiasa berusaha, maka kita juga mesti melipat gandakan lagi usaha kita untuk melawan dengan setan ini yang selalunya hadir ketika kita mahu menghadirkan diri untuk menunaikan solat. Okey, baik. Siapa yang ada buku boleh rujuk kepada buku. Kalau versi yang sama dengan saya, edisi yang sama dengan saya, di muka surat 115. Yang itu berkaitan dengan tajuknya solat. Baik, dari sini buku ini memulakan dengan ta'rif. Ta'rif tu maksudnya apa, erti, makna perkataan solat. Dari segi bahasa, ia merupakan bermaksud berdoa untuk kebaikan. Berdoa untuk kebaikan. Sebab ada juga doa yang untuk bukan untuk kebaikan tu, maksudnya memang doa tu selalunya untuk baik, tapi ada orang juga kadang-kadang ialah doa-doa orang yang dizalimi kan, dia akan mendoakan balasan yang setimpal kepada orang yang menzaliminya kan. Adakah doa sedemikian itu bukan untuk kebaikan? Bagi saya masih lagi ada unsur kebaikan tersebut. Sebab kita tak mungkinlah kita doa, kalau dah ni namanya doa, tidak ada kebaikan kepadanya. Kalau tidak ada kebaikan padanya, maknanya itu bukan doa lah. Itu adalah sumpah. Itu
adalah sumpah sebenarnya kan. Okey, maksudnya kalau kita tahu cerita si Tanggang kan, maknya menyumpahkan kepada anaknya yang derhaka, dia doa juga kan, cerita yang kita tahulah wallahu alam betul ke tak. Tapi itu adalah bukan doa, itu adalah sumpahan, sumpahan seorang ibu yang dianiaya oleh anak yang derhaka kan. Tidak doa walaupun dia seru pada Allah Subhanahu Wa Taala kalau betul lah kisah itu benar. Okay? Tapi hakikatnya ibu yang ada pada pagi ini, janganlah kita walaupun anak tu macam mana jahat pun kan, okay, walaupun ada saya tahu mungkin di sini taklah kot, tapi saya pernah dalam kuliah yang saya pernah sampaikan tu, lepas habis tu buat kuliah tu saya bersama dengan pegawai AADK. Pegawai AADK ni agensi anti dadah kebangsaan. Okay, berkaitan dengan bahayanya dadah ni, apa jenis dadah ni kan. Lepas tu kan saya dengar ada yang salah seorang daripada ibu tu bertanya kan, macam mana ni anak saya ni dah macam dah jenuh dan saya cuba macam tu. Jadi walaupun anaknya sedemikian, tapi seorang ibu Masya Allah tetap perlu mendoakan kebaikan untuk anaknya. Okay? Sebab doa ibu itu didengari oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin tidak kita lihat termakbulnya doa seorang ibu itu sesegera mungkin ataupun sekelip mata, namun mungkinlah di akhir hayat anak tersebut kan, ia kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ia mahu menjadi Muslim yang sejati. Jadi saya tak tahulah kalau maknanya kalau doa kepada Allah memang ada kebaikan. Okey, kembali kepada yang saya kata doa orang yang dizalimi tu, bila dia kata Allah balaskan kezaliman orang yang menzaliminya, adakah itu satu doa kejahatan? Tak. Ia merupakan juga satu kebaikan. Kerana apa? Kerana ia akan menjadi pengajaran kepada si penzalim ataupun kepada mereka yang lain, orang yang lain yang mahu mengikuti jejak si penzalim tersebut. Dan juga apa lagi kebaikannya? Dan juga kalau si penzalim itu sudah dibalasi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dengan itu kemungkinan besar ia berhenti menzalimi orang yang teraniaya tersebut. Jadi tetap juga ada kebaikannya di situ. Okey. Baik, jadi itulah dari segi, panjang pula saya syarah dari segi maksud bahasa solat. Itu sebab saya kata mungkinlah tak sempat kita nak mulakan dari segi macam mana nak memperelokkan niat dan sebagainya hari ini. Tapi insya-Allah kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki dan peluang, umur dan masa serta kesihatan untuk kita terus mendalami fiqh salat ini, supaya insya-Allah salat kita ini makin sempurna dan dapat diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan kita dapat nikmati hikmah dan fadilat daripada salat tersebut. Kerana selepas ini kita akan lihat apakah hikmah salat. Okey, sebelum kita tengok hikmah solat, kita tengok dari segi makna istilah solat. Tadi bos kita bahasa berdoa. Seperti mana dalam firman Allah, wasalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Dan berdoalah untuk mereka. Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad SAW, berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya solat kamu itu menjadi ketenteraman bagi jiwa mereka. Okey, dalam ayat ini memang jelas ia menggunakan maksud solat itu sebagai doa. Dari segi istilah pula, solat bermaksud apa? Ada beberapa makna sebenarnya, tapi kita rujuk kepada kitab ini je lah. Okay, ia merupakan satu kompilasi ataupun satu perhimpunan perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan, okay, yang dimulai dengan apa? Dimulai dengan kalau sini dia sebut takbiratul ihram, of course lah, sebab dari segi niat itu tidaklah disyaratkan perkataan. Maksudnya niat tu bekerja dalam hati. Sebab ini tak maksud ini kata perkataan dan perbuatan. Jadi ia perkataan dan perbuatan. Jadi itu sebabnya sebut dimulai dengan takbiratul ihram. Sebab niat tu
niat tu memang yang mula-mula, tetapi niat tu dalam hati, perbuatan hati. Cumanya kita ni mazhab Syafi'i, okey, sebab kita nak betul-betul ada tasdiq, membenarkan niat dalam hati kita itu, maka dalam mazhab Syafi'i dia ajar pengikutnya apa? Untuk lafazkan, sebutkan niat. Sebenarnya tak sebut pun tak apa. Bila kita tengok orang sebelah kita solat, terus yang angkat. Lepas tu habis solat ni kan, kau tak niat ke? Jangan salahkan dia pula. Kita lah yang belum habis belajar berkaitan dengan solat kan. Jadi itu tak semestinya dilafazkan, tak mesti sebut usalli kan. Saya ingat saya dulu masa kecil saya suka gelakkan arwah opah saya kan. Yelah orang tua ada kan. Dia nak menghadirkan hati tu, untuk nak solat tu, dia akan bulang. Kita dengar kan, dia sebut kuat kan. Usalli usalli. Saya suka gelak ajuk dengan adik-adik saya. Dengan adik-adik saya. Astaghfirullahalazim, mudah-mudahan Allah ampunilah dosa kami kan, mengajuk-ngajuk arwah opah kami tu. Kan. Biasalah budak-budak kan. Usalli kan. Dia nak menghadirkan. Jadi mudah-mudahan ia tidak jadilah kepada kita semua ni kan. Mana tahu kalau kita dipanjangkan umur, kita asyik je setan banyak sangat nak ganggu ni kan. Kita nak menghadirkan diri dalam solat tu, kita pula yang sebut macam tu. Walayazubillahi min zalik. Okay. Tapi sebenarnya cukup dengan niat dia dalam hati je. Tak mestinya usalli fardhas suhri kan. Tak perlulah kan. Boleh nak buat, tak ada masalah. Baik. Okey, itu maksudnya bermula dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Okey, diakhiri dengan salam. Okey, ia dinamakan solat. Kenapa? Kerana ia mengandungi perkataan, pengertian kalimah tersebut. Kenapa dinamakan solat? Ini perbuatan-perbuatan, perkataan-perkataan ni, kenapa dinamakan ini sebagai solat? Kerana apa? Dalam perkataan-perkataan dan juga perbuatan kita rokok, sujud itu sebenarnya ia adalah tanda doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Perbuatan itu pun merupakan satu perbuatan berdoa. Kita rokok itu sebenarnya perbuatan berdoa. Kita sujud itu sebenarnya perbuatan berdoa. Okey? Kalau orang kata apa, sujud syukur kan, itu dia berdoa, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, memuji Allah Subhanahu Wa Taala atas kurniaannya kan. Jadi perbuatan-perbuatan itu pun sebenarnya adalah merupakan perbuatan kita menyatakan, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, jadi secara keseluruhannya bermula daripada awal sampailah akhir kita bagi salam, itu merupakan himpunan-himpunan doa kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sebabnya dikatakan kat sini perbuatan kita itu dinamakan juga solat, walaupun pada asalnya dari segi bahasa solat itu bermaksud doa. Okey. Okey, jadi daripada takrif ini ataupun maksud makna solat ini, maka kita tahu bila kita nak mendirikan solat aja, ketika itu kita nak memulakan satu siri doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apa yang seharusnya ada dalam kepala kita adalah apa? Adalah okey, aku nak berdoa panjang ni dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Okey. Bila kita kata kita nak berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bermaksud apa? Kita mahu memulakan komunikasi. Saya nak guna kalimah yang biasa kita pakai, komunikasi. Komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nak bercakap ni kita rasa macam
macam mana nak bercakap ni pun kita nampak selalu kita bercakap dengan ada orang lain kan. Kecuali kalau cakap seorang-seorang tu itu ada masalah lah dengan mental dia kan. Kita kata macam tu. Jadi saya lebih suka guna kalimah komunikasi, berhubung. Okey. Kita berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hadirat yang hadir pada hari ini, pagi ini, secara maya ini, okey, pernah ikuti kursus-kursus ke bengkel-bengkel komunikasi, skill komunikasi, mesti banyak sangat kan apa skill, macam mana nak develop, macam mana nak bangunkan skill komunikasi yang berkesan. Macam itulah juga daripada tahsinul solat ni. Jadi bila kita hadir ke program tahsinul solat ni kan, kita kena niatkan betul-betul. Okay? Niatkan betul-betul apa? Bila kita mahu menajamkan skill komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita hadir bengkel skill komunikasi itu untuk menajamkan skill komunikasi supaya komunikasi kita berkesan sesama manusia ini, maka melalui solat inilah komunikasi kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka apabila kita nak tahsin, nak memperelokkan solat kita, maka ini merupakan satu bentuk bengkel okay, untuk kita tajamkan skill, untuk kita pastikan komunikasi kita berkesan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan. Jadi kan, selama ini masuk waktu je solat lah kan. Kita hanya melihat ia sebagai dah wajib. Walah. Kan, jadi mudah-mudahan lepas ini kita bila kita nak solat tu kita ada paradigma yang baru. Pemikiran yang baru, persepsi yang baru. Okey, apabila kita nak solat tu, aku ni nak bercakap dengan Allah, aku ni nak berkomunikasi dengan Allah, aku ni nak berhubungan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya adalah seorang muslimat yang saya kenali dekat belah-belah Batu Kif ni kan. Dia cakap kan, siap dia cakap, saya ni kan kalau nak pilih menantu perempuan, dia kata kan, saya nak terima ke tak kan, saya akan pastikan, ataupun saya tanya, kamu ni kan kalau nak solat tu, telekung tu gosok tak? Zainab Zainab gelak ni kan, bagus kita gelak ni kan. Saya pun gelak juga sebab apa? Dia tidak menjadi amalan bagi saya tau. Maksudnya, Ustazah cakap dia tu solat ke? Hari tu tengok masa solat jemaah terjumpa dekat surau mana-mana, kedut je tudung pula kedut je telekung dia. Tapi nak kata itu adalah maksudnya approach yang masya-Allah yang kita kata yang kita kata apa, sebaik mungkin lah. Sebab bagi dia melihat bahawasanya yang zahir ni pun kamu tak jaga, kan, kamu tak jaga, kamu nak berdoa kepada Allah, kamu nak berjumpa Allah Subhanahu Wa Taala dalam solat kamu itu, tiba dengan telekung kan, kedut 1000 kan. Kita alhamdulillah telekung mahal dah, telekung Siti Khadijah. Dah banyak dah jenama telekung mahal ni. Okay, bukan Siti Khadijah je, Siti-Siti lain banyak lagi kan. Tapi kedut macam tu. Jadi ada ya orang muslimat ni, dia letak syarat macam tu, nak jadikan menantu perempuan dia. Okay, apalah kita ni, kalau saya tak adalah nak terima menantu perempuan sebab anak saya semua perempuan. Baik, selingan sedikit. Tu nak menunjukkan contoh persiapan kan, persiapan yang terbaik kan. Hatta telekung tu pun dia kata tak nak kedut. So pastikan dia dicin. Sebab kita nak jumpa manusia pun, kita nak pergi mesyuarat pun, kita nak pergi program pun, kita nak hatta kalau tu sebabnya kalau kita nak pergi pasar tu kita pakai tudung yang serkup je, selum, kata selum tu je kan, sebabnya tu tak payah gosok. Okay. Jadi sebab nak pergi pasar tak payah beraya-raya sangat, tapi kalau kita pergi majlis kan kita akan gosok cantik-cantik kan. Itu sebab kita nak berkomunikasi dengan sesama manusia tu, bagi dia mungkinlah
bagi dia melihat kalau sesama manusia pun kita nak pastikan gosok licin-licin tudung, baju, apatah lagi nak jumpa dengan yang Maha Agung. Kan. Walhalnya Allah Subhanahu Wa Taala, betul kita boleh cakap Allah Subhanahu Wa Taala memang tak tengok pun luaran kita ni. Apalah kau ni semua fana lah, aku tak heran pun kan kalau Allah nak cakap macam tu lah. Itu saya je yang meletakkan kita kata apa pemikiran kita macam tu. Allah tak heran pun. Tak heran pun Allah akan tengok ni, kamu ni bersungguh-sungguh ke tak nak menghadap aku ni. Jadi dia menterjemahkan bersungguh-sungguhnya kita untuk memastikan solat kita itu Allah terima, maka dilihat luaran juga sekaligus. Kan tak apalah, itu approach dia lah. Baik, kita pergi kepada hikmah solat. Jadi kenapa perlu kita tahu hikmah solat ni? Sebab kalau orang belajar, sebab saya ni mengajar UIA, jadi cikgu-cikgu sekolah pun sama jugalah sebenarnya. Bila kita nak mengajar apa-apa mata pelajaran pun, apa-apa subjek pun, selalunya dalam panduan tu dia akan ada letak tau, learning outcomes, hasil pembelajaran. Ada cikgu-cikgu sini ataupun ada teman-teman pensyarah ke kat sini. Kalau tak ada, tapi itulah hakikatnya. Kalau cikgu-cikgu yang mengajar anak-anak kita tu pun macam tu juga. Dia kan bila dia nak mengajar tu dia kena pastikan habis dia belajar mata pelajaran tersebut, dia kena pastikan anak-anak ini mampu ke tak untuk menerangkan ke apa ke kan. Macam tu. Jadi begitu jugalah dengan solat ni. Jadi apa hikmah ni, apa rasionalnya? Maksudnya daripada solat ini sepatutnya kita beroleh apa, kita dapat apa, kita mampu buat apa. Okey. Jadi kalau kita tengok sebenarnya banyak sangat hikmah ni, tapi dalam buku ni dia rangkumkan 3 yang utama. Okey. Semua-semua tu rangkum tiga hikmah yang utama. Bermaksud apabila kita solat, kita sepatutnya boleh dan mampu untuk buat at least 3 perkara ini. Okay, bermakna kalau kita dah solat hari-hari, solat yang wajib 5 kali sehari semalam, tapi tiada pun daripada 3 perkara ini yang kita rasai atau yang kita dapat lakukan, maka itu memang kita kena check balik kenapa. Ini lainnya dengan khusyuk. Okey. Bila cakap solat khusyuk ni saya tak pasti berapa ramai di kalangan, sebab saya tahu sebelum ni dekat Ampang ada bengkel, sebab saya pun pernah ikut juga bengkel solat khusyuk kan. So jadi solat khusyuk itu perkara lain. Sebab perkara, maksud saya khusyuk itu sebelum kita nak dapat khusyuk tu kita kena pastikan apa juga syarat, rukun, okey, solat tersebut dah sempurna, dah betul, baru boleh khusyuk. Jadi maknanya selagi kalau kita kadang khusyuk, kadang tak, okey, insya-Allah lah kan. Kalau kita pernah khusyuk, maksudnya insya-Allah apa yang kita buat selama ini daripada prasyarat yang saya dah bincang panjang di kuliah kita yang sebelum-sebelum ini. Lepas tu syarat, lepas tu juga dengan perkataan dan perbuatan dalam solat itu sendiri kita dah cuba pastikan ia betul. Okey, dan dah dilakukan sebaik mungkin. Okey, barulah insya-Allah akan hadir khusyuk tu. Jadi selagi mana tak pernah khusyuk, jadi kita check balik. Adakah cara aku duduk, ataupun mungkin cara kita selama ni kita nak mengangkat hadas besar daripada tubuh badan kita tu ada tak betul kan. Cara kita berwuduk angkat hadas kecil ada tak kena kan. Okey, ataupun bacaan kita sendiri kan, bacaan kita sendiri yang salah, makhraj ke yang tak kena kan. Jadi kita semak itu dululah. Jadi sebenarnya kalau nak mentahsinkan solat ni memang rasanya
Sepanjang hidup kita lah kita akan, sebab tahsin memperelokkan. Tapi jangan risau. Janganlah kata, Ustazah bila kita nak habis ni? Doktor bila kita nak habis ni? Saya ni umur dah tak panjang. Saya lah kan. Umur dah tak panjang dah. Tak habis-habis lagi ni. Kan nanti tak dan saya nak dapat solat yang sempurna. Saya dah menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tak apa, jangan risau. Yang pentingnya kita dah berusaha ni. Untuk memperelokkan solat kita. Ingat ya, Allah berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 69, bermaksud apa? Wallazina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Dan orang-orang yang sentiasa berusaha pada jalan kami. Jadi kita ni berusaha lah ni untuk kita apa? Untuk kita pastikan solat kita ini sempurna, solat kita ini elok, solat kita ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah janji apa? Lanahdiyannahum subulana. Kami akan tunjukkan di jalan-jalan kami ni. Maknanya apa? Kalaulah kelas saya ini lambatnya lah sebulan sekali. Bila ni aku tak tahulah. COVID ni tak mengganas lagi ni kan. Waliyazubillah. Kan tak tahu kita ni kalau Allah takdirkan ke. Kata nak sebut lah. Okay. Jadi mungkin Allah akan tunjukkan kepada kita, mungkin masa kita baca sendiri ke ataupun masa kita bersolat ke kan, Allah ilhamkan, ada benda, ataupun Allahu alam, Allah janji dah akan tunjuk. Apa lagi satu janji Allah dalam ayat ni? Wa innallaha lama'al muhsinin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa bersama-sama dengan orang-orang yang sentiasa memperelokkan, memperbaiki amalannya. Al-Muhsinun. Okay. Baik. Don't worry lah. Okay. Kalau tak sempat habis kelas kita ni pun kan. Baik. Okay. Apa hikmah yang pertama? Mengingatkan manusia kepada identitinya yang sebenar, iaitulah apa identiti kita? Sebagai Abdullah. Bukan Abdullah itu nama saya perempuan, doktor. Abdullah, hamba Allah. Kenapa? Dengan salat manusia akan sentiasa ingat akan kedudukannya. Maksudnya tiap kali kita solat ni, kenapa kita nak kena menghadap Allah? Kenapa kita nak kena berdoa kepada Allah? Kenapa kita nak kena sujud, rokok, tunduk? Macam orang kita kata menghormati agong, menghormati siapa kan, kita tunduk sikit. Tapi tunduknya tu jangan sampai tunduk macam rokok ataupun tunduk macam sujud. Yang bukan Islam tu memanglah dia amalan dia kan. Okay. Nak ingatkan kita balik ni bahawasanya kita ini adalah hamba Allah. Okay. Hamba Allah yang memang kehidupan kita ini bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hidup dan mati kita, rezeki, kesihatan dalam hidup kita ini semuanya bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sebab kita ni sama ada sebagai anak, sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai pelajar, sebagai cikgu, sebagai pekerja, kita sibuk dengan urusan duniawi kita. Jadi bila solat, solat subuh, pagi-pagi lagi dah kita kena ingat kita ini hamba Allah. Kemudian kita sibuk buat kerja, berapa jam kan, daripada selalu masuk pukul 8 ke pukul 9 ke, sampai pukul 1.30 contohnya, dah solat balik. Sebab kita sibuk kan, buat kerja ni. Kalau yang suri rumah pun bukan nak kata suri rumah tak ada kerja, Masya Allah lagi sibuk, lagi banyak kerjanya sebenarnya. Daripada pagi-pagi masuk ke dapur, uruskan anak PDPR sekarang ni kan. Lepas tu anak PDPR, kemas-kemas, basuh-basuh kain, sidai-sidai kain. Yang tu pun banyak stagesnya kan. Semua mesti setuju dengan saya. Okey, lepas tu nak masuk dapur balik, itu pun sambil, Mak, Umi, ni apa ni, tak erti, dah berhenti sekejap, tinggal penyapu, apa, Mak pun tak tahu sangat kan, kita cakap macam tu.
macam tu sangat-sangat sibuk sebenarnya si rumah. Okay. Bila orang kita ni work from home ni lah barulah rasa macam jadi si rumah juga. Baik, rumah bersepah juga ni. Jadi sibuk. Maka bila berhenti solat Zuhur, kita ingat balik, ya Allah Tuhanku, aku sibuk tadi ni, mohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ni hamba-Mu ya Allah. Aku sibuk sangat tadi, aku tak ingat dah kepada-Mu ya Allah. Kan. Dia akan ingatkan kita balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan ingatkan kita balik kepada ni, peranan kita ni sebagai hamba Allah, kena taat pada Allah, kena ikut suruhan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, tu. Hikmah yang pertama. Okey. Jadi kalaulah okey, saya kata tadi ni kan ini adalah learning outcome. Maksudnya outcome yang sepatutnya terhasil daripada kita solat tu. Jadi kalaulah kita semacam kita solat tak ingat Allah juga, solat terkecoh-kecoh juga. Sebab apa? Dah nak habis waktu dah. Ya Allah, aku ni tak sempat solat lagi ni kan. Solat terkecoh-kecoh juga. Tak ingat bila solat tu pun dah tak ingat lah. Kan jadi tak kena lah. Adalah yang tak kenanya tu. Okay. Sebab sepatutnya daripada solat itu, ia mengingatkan kita kembali bahawa kita ini adalah hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Okay. Hikmah yang kedua yang dinyatakan dalam buku ni di muka surat 116. Jiwa manusia sentiasa merasakan bahawa tidak ada yang memberi bantuan dan nikmat yang sebenarnya melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata sebut jiwa manusia ya. Dalam ni dia sebut jiwa manusia. Apa maksud jiwa manusia ni? Ni roh yang Allah tiupkan dalam diri kita. Dia tak sebut akal. Sebab akal manusia ni, bagi manusia yang sombong, yang sombong ni maksudnya kenapa? Sebab dia dah mendengar banyak sangat bisikan iblis dan syaitan ni, maka akal dia pun mula menyombong diri. Sombong, maka dia tak rasa dia perlu memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengurniakan rezeki, untuk mengurniakan kesihatan, untuk memudahkan urusannya. Dia tak ingat dah. Dia akan melihat macam akal dia akan berfikir macam mana lagi. Itu sebabnya kalau macam kita, alhamdulillah, kita insya-Allah yang ada pada pagi ini, kalau kita dalam usaha untuk mengelakkan daripada COVID ataupun mungkin yang pernah dijangkiti COVID dan kita berusaha untuk merawat diri, kita sentiasa panjatkan doa dan tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala setelah kita berusaha, setelah kita melaksanakan SOP sebaik mungkin. Sebab kita tetap juga menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan tetap juga kita memohon nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kurniakan kesihatan dan terhindar daripada COVID dan efek dia tu, dan kesan-kesannya pada kita. Tetapi kalau orang yang hanya memegang kepada akal saja, memang dia tak akan fikir macam itulah. Tu sebabnya roh kita ini. Jadi solat ini sebenarnya mendidik kembali roh kita, jiwa kita, supaya dalam diri kita ini Allah hantarkan zat itu untuk kita hidup ni. Sebab itu kita kata apa kan? Kalau kita kata manusia kembali kepada fitrah. Fitrah itu ialah apa yang roh ini sepatutnya mengajar kita. Apa itu? Rasa perlukan Allah, rasa perlukan kepada suatu kuasa yang maha besar, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi melalui solat ini, kita dapat menggilap kembali roh yang ada dalam diri kita ini. Untuk ingat balik zat Allah yang dalam diri kita ini, iaitulah roh, untuk dia bersih balik, untuk ingat balik kamu ini daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan kamu ini akan kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi semua kehidupan kamu ini adalah tertakluk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kalau kamu nak hidup dengan aman dan sejahtera, maka kamu kena mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah hikmah yang kedua daripada solat. Jadi kalau kita masih lagi kurang pergantungan kepada Allah Subhanahu Wa Taala,
masih lagi kita ada sesekali kita rasa kita dapat kesenangan, kita dapat kesihatan adalah usaha kita kan, jaga-jaga. Barangkali itu merupakan tanda bahawasanya solat kita itu belum diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab sepatutnya solat itu akan mendidik jiwa kita ini, roh kita ini bahawasanya kita perlu bergantung kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan apa jugalah nikmat, apa jugalah kesenangan, kesejahteraan, keamanan yang kita nikmati dalam kehidupan kita, itu adalah daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan kepada Allah jugalah kita perlu bersyukur. Okey, itu hikmah yang kedua. Baik. Seterusnya yang ketiga. Ni yang terakhir dalam buku ni lah. Sebenarnya banyak lagi ya. Manusia dapat menggunakan sebahagian daripada masa solat untuk bertaubat kepada Allah daripada dosa-dosa yang telah dilakukan. Okey. Rupanya solat ini adalah peluang untuk kita bertaubat, memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Kenapa ni kehidupan kita seharian ni? Kehidupan kita seharian, kita ni manusia biasa, bukannya para nabi dan rasul. Sebab kalau para nabi dan rasul, garanti dah dia maksum. Dia memang tak buat dosa. Tapi kita ni manusia biasa, bukan nabi, bukan rasul. Maka confirm kita ada buat dosa. Walaupun kita dah cuba sebaik mungkin. Okay? Sebab kita manusia biasa. Akuilah hakikatnya. Wahai pada pendengar sekalian, jangan kita katakan, aku baik tau. Hati-hati kan. Itu sudah ada bisikan syaitan. Kan misalnya syaitan, kalau kita lah perasan baik, kalau kita perasan baik, aku tak pernah kata orang lah. Boy kan. Aku tak pernah ada marah siap hati semua. Jangan. Kita ni sebenarnya banyak tau tanggungjawab kita sebagai manusia dan khalifah Allah ni. Banyak tanggungjawab kita, banyak tugas yang kita perlu buat. Mungkin dari segi hubungan kita jaga mulut kita, akhlak kita betul, tetapi di sana banyak lagi ya tanggungjawab kita sebagai manusia, sesama manusia ni yang mungkin kita tak laksanakan. Itu jugalah boleh merupakan satu bentuk dosa yang kita lakukan tanpa kita sengaja. Ingat ya, dalam Islam ni, kita kata apa? Dosa itu juga boleh berlaku, boleh berlaku, dengan kita tidak melakukan sesuatu. Berfalsafah sikit pula saya pagi ini. Faham? Okey, saya mudahkan. Kita boleh juga berdosa apabila kita tidak melakukan sesuatu. Sesuatu apa ni? Sesuatu perkara yang wajib. Macam contoh, saya bagi contoh mudah lah kan. Solat subuh, solat subuh. Solat subuh satu perkara yang wajib. Kita tak buat. Orang kata, saya tak lakukan dosa. Memanglah kamu tak lakukan apa-apa, tapi kamu telah meninggalkan sesuatu yang kamu patut buat. Dah jadi berdosa. Itu maksud saya tadi. Okay? Jadi kita ni manusia, sebenarnya banyak juga tanggungjawab. Jadi mungkin tanggungjawab kita terhadap keluarga, terhadap masyarakat, terhadap negara yang mungkin kita perlu lakukan tapi kita tak buat, menyebabkan kita juga berdosa. Jadi jangan sesekali dalam diri kita ni kita rasa, aku dah baik dah tau, aku tak pernah buat dosa tau, aku tak pernah kata orang. Janganlah itu je. Janganlah itu je yang kita rasa dah menyebabkan kita ni dah hampir macam Nabi, cuma tak maksum je. Kan. Kita tetap melakukan dosa. Jadi
solat ini sebenarnya adalah ruang terbaik, peluang terbaik untuk kita apa? Untuk kita bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Okey, sebab kan saya katakan awal tadi ni dalam solat tu banyak bacaan yang kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, duduk antara dua sujud tu. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'afani. Dalam bacaan tu pun berapa? 3-4 kali kita mohon Allah ampunkan. Okey. Suryani Latif nak tanya soalan ya? Tertekan butang. Tertekan butang. Ya? Tak ada. So maknanya tertekan butang lah tu. Baik. Okey. Tu ya? Jadi apabila kita solat, sebenarnya ia merupakan satu peluang untuk kita memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya kita akan ingat balik bila kita solat ni, bila kita nak solat ni kita ingat ya, oh tadi ni mungkin aku ada buat salah, buat dosa. Okey, aku nak solat ni kan, mudah-mudahan dengan solat aku ni Allah ampunkan dosa. Jadi bertambah lagi dah dalam paradigma kita ni, bila kita nak solat ni, kita akan rasa inilah peluang aku untuk memohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab kita tak tahu bila kita nak menghadap Allah. Kita tak tahu bila kita menemui ajal kita. Okay? Jadi bila kita solat itu patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebab kita diwajibkan solat 5 kali sehari semalam. Maknanya apa? Allah ni sayang dekat kita, kasih dekat kita, nak pastikan kita ini sentiasa ada peluang untuk memohon ampun, bertaubat daripada apa juga kesalahan yang kita buat antara dua solat. Ya Allah, hebatnya kan? Maksudnya insya-Allah bila kita solat je, kita harapkan dengan solat kita tadi tu terampunlah dosa aku, antara macam contohnya kan, kita dah solat subuh, lepas tu kita nak solat zuhur. Jadi bila kita dah solat zuhur tu, bila kita nak solat zuhur tu, kita niat betul-betul, ya Allah Tuhanku, mudah-mudahan dengan solat zuhur aku ini terampunlah dosa-dosa aku, kesilapanku yang telah aku lakukan daripada lepas subuh sehinggalah waktu ini. Kan jadi Masya Allah, kalau kita memang ditakdirkan malaikat Israel cabut wah macam senang aja, macam nak cabut nyawa ni, macam tu je, macam bumi, macam injek vaksin je. Masya Allah, dengan kita harapan yang macam tu, mudah-mudahan betul-betul kita menghadap Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan radiyatan mardiyah. Iaitulah dalam keadaan Allah redha dan jiwa ni, roh kita ini diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Ya Allah, dekat. lagi 14 minit pukul 11, baru hikmah aja ni. Okey, tak apa, rasanya lepas pada ni saya boleh laju-lajulah sebab yang penting ni kan, yang penting ni saya nak tekankan pada pagi ini ialah apabila kita nak solat, sebab boleh lepas ni kita boleh terus praktikkan. Kerana lepas ni kan kita nak solat zuhur, kita boleh terus praktikkan. Mungkin dari segi perkataan-perkataan, perbuatan-perbuatan dalam solat tu kita belum lagi tengok dalam kelas kita ni, tetapi cukup sekadar untuk hari ini kan, dan seterusnya sampai bulan depan kelas kita cuba praktikkan. Tu sebab saya cerita panjang ni, hikmah ni. Okey, jadi kita praktikkan sekurang-kurangnya 3 learning outcomes tadi ni, 3 hasil daripada solat ini dapat kita rasai. Okey, dapat kita rasai setelah kita menunaikan setiap kali solat fardu sekurang-kurangnya. Okey, apatah lagi kalau kita top up lagi dengan solat sunat yang lain. Okey, baik. Di sini kan dalam buku ni dia ada sebut jugalah satu hadis yang memberi maksud yang
kita kata apa, hikmah yang ketiga tadi tu. Okey, di mana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, Rasulullah SAW pernah bersabda ni, sembahyang 5 waktu tu ibarat sungai yang mengalir. Okey, yang mengalir. Jadi bila kita solat aja, seolah-olahnya kita mandi kat sungai tu. Seronok kan mandi sungai? PKP ni, ya Allah, tak boleh nak mandi-mandi sungai kan. Mandi-mandi laut ke, mandi-mandi pantai tak boleh kan. Tapi cuba bayangkan, Nabi bayangkan, Nabi ibaratkan ni. Solat itu seperti mana kita sekali solat tu kita pergi terjun dalam sungai tu mandi. Jadi bila dah kalau kita mandi sungai 5 kali sehari semalam, okey. Nabi bertanya, ada tak lagi kekotoran? Agak-agak. Kan agak-agak ada lagi kekotoran. Sampai 5 kali kau mandi. Kan. Kita pun mandi paling-paling banyak 3 kali kan. Kan sekarang ni dah musim sejuk, lagilah 2 kali sekali. Baik. Jadi itu hadis yang disebutkan kat sini yang memberi maksud yang sama berkaitan dengan hikmah yang ketiga tadi ni. Banyak ya hadis-hadis yang dinyatakan kat sini. Yang di satu lagi hadis sahih juga di kalangan dalam riwayat Muslim. Okey, itulah Rasulullah SAW bersabda, maka yang demikian itu iaitu solat 5 kali sehari tu Allah menghapuskan dosa-dosa. Okey, dosa-dosa dengan kita menunaikan solat tersebut. Wah, ada lagi satu hikmah dalam buku ni, saya baca laju-laju. Sembahyang akan menjadi makanan dan pengisian yang berterusan kepada akidah, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, sebab kadang-kadang kita ni tak sedar dalam percakapan kita, perbuatan kita, ada perbuatan ataupun percakapan yang boleh jadi telah membatalkan kalimah syahadah. Mungkin siapa-siapa yang pernah ikuti kelas akidah ke ataupun usrah ke kan, berkaitan dengan akidah ni, okey, ataupun perkara tuntutan kalimah syahadah, perkara-perkara yang membatalkan kalimah syahadah ni mungkin adalah maklumat ini, cuma saya tak adalah boleh bagi detail apakah perkara-perkara tersebut. Banyak perkara-perkara tersebut, dan perkara-perkara tersebut itu sebenarnya sama ada dalam bentuk dalam niat dalam hati je. Kita percaya sesuatu yang tak sepatutnya. Kan, ataupun kita sebut ataupun perbuatan kita. Okey? Perbuatan kita tu boleh membatalkan kalimah syahadah. Kan, jadi sebenarnya dengan solat ini, bila kita solat, kita akan mengucap kalimah syahadah. Kita akan mengakui balik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Tuhan kita. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu. Tidak ada sekutu baginya. Kita, itu sebabnya kalau boleh jangan skip doa iftitah. Please. Kan ini tak masuk lagi bab, tapi alang-alang dah sebut ni, please jangan skip doa iftitah. Kecuali lah kalau macam kita memang betul-betul kelang kabut, kelang kabut dan kita buat yang perkara yang rukun je. Okey, itu sesekali kan, sesekali memanglah. Maknanya bila sesekali tu dalam syariat tidak ada masalah. Macam sesekali kita pendekkan solat kita. Kita combinekan solat kita Zuhur dengan Asar sekaligus. Sesekali tak ada masalah, itu memang dah situasinya syariat membenarkan. Kalau saja-saja macam ni kita nak combine Zuhur dengan Asar sekaligus, batal lah, tak betul lah. Jadi itu sebabnya kalau dah memang aturan solat itu ada doa iftitah, kita buatlah. Kita buatlah walaupun dia sunat. Ya. Okay. Sebab dalam itu dia sebenarnya mengingatkan kita balik, mengakui kembali Allah itu tidak ada sekutu baginya. Dan apatah lagi dalam kita tahiyat, kita mengucap kalimah syahadah semula. Kan, jadi kita memperbaharui balik kalimah syahadah kita. Apa contohnya? Saya bagi sikit lah. Apa contohnya perkataan yang mungkin telah membatalkan kalimah syahadah. Saya bagi contoh yang mungkin kita pernah tersebut. Nasib baiklah. Kita cakap, bila kita kata nasib baiklah, hati-hati ya. Nasib baiklah engkau datang, kalau tak matilah aku. Tu dia. Nasib baiklah engkau
engkau buatkan aku sup ketam, kau letak, aku tak tahulah macam mana kan, tak ada siapa dah kat rumah nak buatkan aku sup ketam, kan aku duduk hospital, kan selalu orang kan viral fever kan, demam virus. Tak kisahlah sama ada COVID ke, denggi ke, kan orang selalu bagi contoh sup ketam kan. Jadi baiklah engkau masakkan aku sup ketam hari-hari kan. Kalau tak tahulah macam mana, lambatlah aku lagi nak baik. Jangan sebut macam tu, bahaya. Kenapa? Kerana perkataan-perkataan yang macam tu, okey, menunjukkan apa? Menunjukkan sihatnya kita, sembuhnya kita itu adalah disebabkan sup ketam yang disediakan oleh teman kita itu. Bukannya dengan kuasa Allah Subhanahu Wa Taala, bukannya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Macam macam pernah je satu ketika dahulu kita sebut macam tu kan. Tu yang saya katakan tadi ni, solat ini sebenarnya ubat. Maksudnya ubat, maksudnya kalau kita dah melakukan kata apa sesuatu yang merosakkan akidah, merosakkan kalimah syahadah, dan maksudnya kan mencederakan iman kita, maka solat ini mengubati balik akidah kita, mengubati balik iman kita, mengembalikan kita kembali kepada Islam, kepada kalimah syahadah. Kita ucap balik kalimah syahadah dalam solat. Itu maksudnya. Okey. Jadi kalau kita tengok daripada 4 hikmah ni, Masya Allah, bila kita solat je, lepas ni kita solatkan, kita akan rasa macam, ya Allah tu aku bersyukurnya, ya Allah kau wajibkan solat ni 5 kali. 5 kali. Dan kita akan rasa lebih ringan lepas ini untuk buat solat sunat. Buat solat sunat. Sebab kita rasa macam, aku solat Zuhur tadi ni lah kan, kalut-kalut tadi ni, tengah solat tiba-tiba anak menangis, atau tengah solat ataupun mungkin lah kan, kita kan contoh kalau kita ada jaga mak ayah yang uzur ke kan, dengar bunyi jatuh ke apa ke kan, kita memang tak khusyuk dah solat kan. Okey ya, ketika itu ya, apa sepatutnya kita buat? Okey. Ketika itu pilihan yang pertama adalah kita kena sempurnakan solat. Sebab apa? Hukum asal kita tak boleh sengaja berhentikan solat. Okey? Tak boleh saja-saja kita berhentikan solat. Maksudnya kita solat kan, kita tengah solat tiba-tiba dengar pin JNT ke, ampus laju ke. Ada pula yang jenis yang Assalamualaikum, kita tahu nampak ini orang Islam punya rumah kan, Assalamualaikum, pin suka hatinya dia. Kan kita dah tak, kalau kita pun berhenti je lah kan, aku semula tak boleh. Apa? Kenapa? Kan tadi ni saya dah kata solat itu apa? Kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Macam kita cuba bayangkan kalau kita kita ambil lah kalau sekarang ahli-ahli parlimen ke PM ke menghadap agung ke kan, boleh ke dia tengah menghadap agung kan, tengah bercakap patik apa-apa kan, tiba telefon tak ada. That is so unethical. Begitu jugalah kita nak menghadap Allah Subhanahu Wa Taala ni, bukan je kita boleh berhenti gitu-gitu je. Okey. Jadi cumanya dalam keadaan apa? Dalam keadaan yang kita yakin sesuatu perkara bahaya. Satu perkara bahaya. Contoh macam tadi, kalau kita rasa macam yang seperti contoh apa tadi, kata kita di rumah kita ada jaga mak ataupun ayah yang uzur kan, kita tahu dia memang tak kuat ataupun dia dah terbaring, kita dengar berdebuk macam tu kan, dia dengar suara macam tu. Ketika itu kalau dalam fikiran kita, sebab kita solat kita menghadap Allah ya, jadi sepatutnya Allah boleh guide kita, macam saya dah cakap tadi. Itu sebab saya sebut betul-betul dalam surah Al-Ankabut ayat 69 tadi tu, Allah insya-Allah akan bagi lanahdiyannahum subulana, Allah akan insya-Allah akan bagi panduan kat kita. Dalam keadaan begitu,
Bila kita kata bahaya, bahayanya apa? Mungkin dia akan melibatkan kata apa, nyawa mak ayah kita yang kita jaga tu. Kan. Mungkin sebab dia kenapa dia debu macam tu, mungkin apa, stroke ke, ada serangan stroke ke apa ke kan. Macam tu. Ataupun mungkin kita kata, mungkin contohnya kan, kita tengah solat, kan anak kecil ke kan, tiba-tiba pegang pisau. Pegang pisau. Okey. Pegang pisau. Yang tu memang kita kata apa, memang sangat pastilah bahaya yang akan berlaku, dan bahaya itu boleh juga melibatkan nyawa. Okey, ini adalah maqasid syariah maqasid syariah. Okey, kita tak bincang maqasid syariah lah dalam kelas ni, tapi saya nak bagi tahulah dalam keadaan begitu, itulah sampai ke tahap darurat. Darurat. Jadi darurat baru kita boleh berhentikan solat. Tetapi nak berhentikan solat ada adabnya. Ada adabnya. Okey, seperti mana? Kan? Kita nak menghadap Yang Maha Agung ini. Bukan kita boleh terus berhenti je. Lepas kita tengah baca, Alhamdulillahirrabbilalamin. Allah, tu kita pergi macam tu. No. Kita macam terkejut kan, Alhamdulillahirrabbilalamin. Bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak apalah walaupun bagi salam ke kanan saja. Adab. Adab kita tu. Assalamualaikum warahmatullahi. Terus pergi kejap. Okay. Tapi kena benda tu kita kata apa? Yang betul-betul bersifat urgent lah, urgent, darurat. Okey, darurat. Itulah contoh-contoh yang saya bagi tadi, bila ia mungkin mengancam nyawa. Kan? Sebab kalau macam tadi stroke ke kan, kalau stroke dia boleh mengancam nyawa, kan. Okey, baik, itulah contoh. Kita dah masuk pun sebenarnya kan sikit sebanyak berkaitan dengan memperelokkan solat kita. Tak boleh dah nak pergi laju-laju. InsyaAllah next class bulan depan kita habiskan yang bab yang pertama berkaitan dengan solat ini. Baru berapa muka surat ni? Astaghfirullahaladzim. 1, 2, 3, 2,5. 2,5 muka surat je daripada buku ni. Tapi tak apa, insyaAllah mudah-mudahan apa yang saya kongsikan pada hari ni boleh ada yang perkara yang kita boleh praktikkan terus. Okay. Sama-sama kita praktikkan. Saya pun kadang-kadang syaitan kan jealous dengan kita ni sebab kita ni bakal jadi penghuni syurga. Kan, jadi dia nak pastikan kita ni solatnya huduh-huduh. Solat kita ni sambil lewa. Solat kita ni Allah tolak. Kan. Dia nak pastikan macam tu supaya dia ada geng kat neraka. Jadi kita ini sekarang saya sebut lagi sekali, sebab kita kena betul-betul dalam minda kita set, aku ini bakal penghuni syurga. Ini satu satu teknik yang disebut, ini orang putih ya, disebut journey to success. Itu tips yang dikongsikan dalam buku dia tu, Journey to Success, Frankie Waltz dia panggil nama author tu. Dia kata apa, kalau kamu nak dapatkan sesuatu, ia telah sukses. Jadi dia kata, okey, kamu kena define kan apa yang kamu nak tu, kejayaan macam mana yang kamu nak tu. Okey, kejayaan macam mana? Dia kata kalau kamu nak kalau kamu bisnes, kamu nak kejayaan, nak generate, macam sekarang ni kan mungkin ramai di kalangan kita yang buat side income, buat online bisnes. Kita kata kamu nak pendapatan 10,000, 10,000, target bila? Dalam 3 bulan. Okey, letak dalam 3 bulan mungkin daripada sekarang ni bulan berapa? September, November, Disember. September, Oktober, November. So November. Okey, letak besar-besar Oktober 31 pendapatan bulanan 10,000. Dia kata tulis besar-besar, letak dekat dinding yang kita nampak tiap hari. Bangun tidur ke, bangun tidur kita nampak. Sebab dia kata sebab bila kita sentiasa letak macam tu, dia akan refreshing kita punya minda, pemikiran, dan terutamanya
Minda separa sedar, our subconscious mind. Bila kata dah minda sedar kita, minda separa sedar kita, dah tengok dah itu yang nak dicapai, maka apa yang berlaku, otak kita ni kan dia adalah pusat kepada semua tindak tanduk kita kan. Otak ini akan mengarahkan semua anggota tubuh badan kita ini untuk bekerja ke arah itu. Makanya sekarang ni bila saya sebut kita letak dalam minda aku ini bakal penghuni syurga, aku ini bakal penghuni syurga. Sebutlah, kalau kita nak syurga Firdaus, syurga Firdaus. Syurga Firdaus itu tempat aku. Syurga Firdaus itu rumah aku. Syurga Firdaus itu ada mahligai untukku. Kan panjang lah. Tengoklah macam-macam mana. Letak betul-betul kan. InsyaAllah apabila kita buat ni, semua apa yang kita buat lah, kita akan pastikan. Aku buat ni kan akan melayakkan aku tak menjadi penghuni syurga? Akan ada tak pahala untuk aku dapat tunjuk kat Allah Subhanahu Wa Taala? Ni pahala aku banyak ni. Tolonglah bagi aku syurga Firdaus. Kan. Saya mudahkanlah bahasa tu. Kan. Jadi pas sini kalau kita dalam minda kita, aku ini bakal penghuni syurga, maka InsyaAllah solat kita itu adalah solat yang kita akan pastikan sebagai solat seorang bakal penghuni syurga. InsyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, kita tutup majlis kita dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr.